kita sepatutnya begitu. Kita akan ubah daripada segi untuk pecah bergu tu. Tetapi ia tak berlaku. Daripada mula mereka telah dipecah. Jadi kenapa ianya berlaku? Jadi adakah coach tak percaya dengan world ranking yang kita ada, tournament yang mana mereka telah buktikan sebelum ni? Jadi itu maksud saya yang mana harus diberi satu satu jawapan yang mana boleh membuat pemain itu kita depend on untuk memenangi Piala Thomas tu. Okay. Baik, saya nak kembali ke Datuk Norza yang tadi ada mengungkapkan kenyataan maaf. Baik, Datuk, saya sebagai individu mungkin boleh menerima maaf tu, tapi kita tidak pasti lagi rakyat Malaysia 29 juta di luar sana bagaimana nak menerima ini, kerana akhirnya BAM akan kembali dengan alasan kelemahan mental pemain, dan alasan itu cukup sinonim setiap kali skuad negara kecundang dalam satu-satu kejohanan. Apakah Datuk melihat itu sebenarnya kelemahan mental ni ialah masalah pemain-pemain kita dalam aspek kelemahan mental ni, Datuk? Saya kurang bersetuju dengan pendapat tu, kerana kalau kita tengok pasukan Piala Thomas ni, awal-awal lagi the team has been written off. Tak ada orang basically bagi harapan, kerana harapan kita hanya pada Lee Chong Wei. Dan kita lihat Chong Wei Feng dan Liu Darren jauh kalau kita lihat berbeza dari segi gap dengan ranking dengan Datuk Lee Chong Wei. Dan kita juga tercari-cari macam Datuk Seri katakan tadi, the best combination of our doubles. Kerana sejak Khoo Kian Kiat meninggalkan BAM, Tan Boon Hyong dia tak ada partner. So apa yang berlaku ialah kalau kita tengok the mental strength yang diorang ada is actually exceptional. Kalau kita tengok ketika dia lawan Korea, ketika mereka berlawan dengan Denmark is a machine. So you have to be really mentally strong. Dan kemudian kita berhadapan dengan Indonesia dengan penyokong dia, dia 5 menteri dia datang, so dia orang are so confident of getting untuk sampai ke peringkat final. Kita melepasi walaupun dengan apa yang kita ada. You kena percaya, kena lihat bahawa contohnya kepimpinan baru ni ambil masa 10 bulan yang dulu, baru lagi. So kita ada legacy issue untuk melihat setiap kali orang bertanya kita, siapakah pengganti Lee Chong Wei? Itu jawapan yang kita kena bagi kepada semua rakyat Malaysia. Saya selalu tanya kat dia orang juga, siapa pengganti Lindan? China ada 1.2 billion population, Cheng Long manjang kalah ya dengan Lee Chong Wei. Dengan Ken Tagore so kalah kan baru ni. So pemain seperti Datuk Lee Chong Wei datang mungkin satu dalam 10 tahun. This is exceptional player. So kita dapat pasukan yang sedemikian rupa. Tapi perjalanan dia jauh sampai ke peringkat akhir walaupun kita tidak meletakkan harapan yang tinggi. Dan saya rasa ketika di peringkat akhir tu, bila Jepun telah mengalahkan China, demolish China 3-0, sebenarnya kita rasa kita boleh kalahkan Jepun. Tapi Jepun berada di peringkat yang lain dah. Kerana telah mengalahkan China, kuasa besar, tembok besar China dalam 3-0. So kalau dari segi mental, yes, we got to admit dalam keadaan tu Jepun, dia kata siapa depan dia, dia langgar. You tengok Momota, cara dia berlawan. Ya, betul. So saya rasa kalau kita lihat dengan apa yang kita ada, pencapaian ni 5 bintang. Melainkan kalau you cakap macam kata Datuk katakan tadi, Datuk Seri katakan tadi, kita ada pasukan yang seimbang. Dan mungkin kita boleh kata kekalahan tu tidak boleh dimaafkan. Tapi dari segi sampainya ke peringkat final tu dan bertarung hingga ke poin terakhir, saya rasa bagi saya lah we have to walaupun kita kata contohnya saya kata berat mata memandang lagi berat bahu memikul. Contohnya Datuk Lee Chong Wei, every time he has to deliver, kena deliver untuk negara ni. Kalau kita kat peringkat dia tu, bayangkan the whole, bukan saja the whole, semua satu negara meletakkan beban pada dia. Pasukan dia pun perlukan dia menang. Macam Datuk Seri kata, kalau Datuk Lee Chong Wei tak menang, habislah yang lain. So saya rasa
keputusan yang dicapai macam saya katakan tadi, kekalahan bermaruah. Dan saya rasa ini merupakan permulaan yang baik untuk badminton kita. Dola, kalau boleh saya tanyakan kepada Datuk Seri soalan ini. Saya cuma nak tahu sebagai pemerhati biasa, Jepun bukan siapa-siapa 5 atau 10 tahun kebelakangan ini. Tiba-tiba dia menjadi juara Piala Thomas. Apa kekuatan Jepun yang mana Malaysia pernah ada di kedudukan itu tapi nampaknya agak stagnan, agak tidak bergerak terlalu laju sehingga membenarkan nama-nama baru negara ni makin melangkaui kedudukan Malaysia itu, Datuk Seri? Saya rasa apa yang saya nampak, Jepun ni memang kalau kita lihat daripada senarai pemain-pemain itu tak adalah begitu kira menonjol di peringkat tournament Super Series ataupun Gold Series dan sebagainya. Tetapi mereka sentiasa ada di situ. Ya, apa yang saya lihat, mereka membuat satu satu rumusan yang mana mereka dah bersiap sedia menghantar pemain-pemain yang muda untuk mereka bermain di peringkat yang tertinggi ni seperti Thomas Cup ni, yang mana saya tengok mereka boleh absorb tekanan-tekanan kerana mereka juga tidak diberi harapan. Tidak diberi harapan. Jadi apabila mereka bermain, apa yang ada pada mereka is nothing to lose. Jadi mereka keluarkan. Jadi saya pun terkejut yang mana apabila contohnya Tagore boleh menang dengan Cheng Long dengan begitu mudah. Kenapa ianya berlaku? Jadi itu kita harus ambil kira kerana adakah China tak nak main Thomas Cup kali ini ataupun adakah Jepun dah mula meningkat permainan mereka. Tapi apa yang saya nampak begitulah kerana saya lihat dengan Pak Jubong membantu daripada segi struktur Jepun tu, dia pun di sana dah 5 ke 7 tahun. Saya lihat kesinambungan antara package yang mereka ada, dia sedikit dapat membantu peningkatan pemain-pemain Jepun yang ada sekarang. Baik. Dola, mungkin ada apa-apa yang mahu ditanyakan lagi? Saya tertarik dengan ungkapan Datuk Seri tu mengenai pendedahan pemain muda. Jadi mungkinlah PM sendiri, kenapa kita terlalu memeram ataupun memerap pemain muda? Kita tak hantar secara confident ke pemain mereka. Saya rasa itu menjadi persoalan utama di mana kita sekarang terlalu bergantung pada Datuk Lee Chong Wei kerana kita tak ada pemain pelapis tu. Datuk Seri. Kita bercakap dari segi bagaimana kita nak memperdekatkan jurang antara pemain yang ada dengan Datuk Lee Chong Wei. Itu kita punya tanggungjawab. Tapi Datuk Lee Chong Wei adalah nombor 1 dalam dunia. Dan hari ini, kalau kita lihat, kita ada banyak pemain-pemain pelapis. Contohnya kita ada dalam antara elite dengan backup squad, kita ada dalam 50. Dan kita ada dalam 70 orang lagi di BJSS, Bukit Jalil Sports School. So kita memang ada ramai pemain-pemain muda yang kita juga bagi pendedahan. Contohnya setiap pemain senior, pemain elite dan backup kita bagi dalam 10 kejohanan setiap tahun dia pergi. Yang mungkin kalau dari segi junior kita bagi 6, 7 untuk setahun. Pendedahan ini kita buat untuk mereka dapat exposure. Bukan saja dapat exposure, yang kedua untuk mempertingkatkan dia punya world ranking dia. Contohnya kalau kita tengok Wei Feng, Liu Darren dan rakan-rakan yang lain ada dekat situ. Kita bagi exposure. Tapi sejauh mana contohnya pemain-pemain ini dapat melepasi contohnya quarter final setiap kejohanan ataupun kita tak nak kita hantar first round dah habis. So dari segi talent base kita ada. Kita ni sebenarnya kuasa badminton. Kalau kita compare dengan negara-negara lain, kita juga kuasa badminton. Tapi apa yang membezakan antara kita? Kita kena cari perbezaan tu. Contohnya hari ini BAM melibatkan diri dalam sport science, sains sukan contohnya. Kita juga hari ini nak employ new technology, sports technology. Contohnya video teknologi dan macam-macam lagi. Untuk membezakan kita, untuk pelapis-pelapis kita ini bukan saja ada pendedahan, tapi mereka tahu apa yang perlu mereka buat untuk menjadi pemain bertaraf dunia. Hari ini kalau kita setakat kita pergi, kita ada talent saja, kalau kita tak ada sport science, kalau kita tak ada sport teknologi, kalau kita tak ada disiplin, kita tak ada mental strength, kita tak akan pergi. Tak boleh, because macam Datuk Seri katakan tadi, kuasa-kuasa lain juga telah mula. Contohnya India, Jepun, sejak 8 tahun dulu memang ada dekat situ. Dia tunggu kita kan. Kalau dari segi junior, Thailand contohnya, so mula mengejar mengejar kita.
Saya nak tanyakan soalan juga kepada Datuk Seri Jailani mengenai apakah Malaysia boleh ada satu lagi keluarga Siddiq dalam era yang terbaru ini. Jangan jawab soalan ini sekarang, kita berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Soal Jawab kembali selepas ini.